Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hari ini, cikgu akan berkongsi berkaitan dengan sejarah tingkatan 5, iaitu bertajuk Bab 4, Sistem Persekutuan. Terdapat 2 subtajuk berkaitan dengan Bab 4 yang akan cikgu kongsikan pada hari ini ialah berkaitan dengan tajuk 4.1 Latar belakang sistem persekutuan di negara kita. Seterusnya 4.2 Kuasa kerajaan, persekutuan dan kerajaan negeri. Standard pembelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini ialah berkaitan dengan pertama, memerihalkan latar belakang sistem persekutuan di negara kita. Dan standard pembelajaran yang kedua, pelajar dapat menjelaskan bidang kuasa kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Kita lihat satu persatu berkaitan dengan 4.1 Latar belakang sistem persekutuan di negara kita. Apakah yang dimaksudkan dengan persekutuan? Persekutuan diistilahkan sebagai penyatuan beberapa buah negeri dan membentuk sebuah negara yang dikenali sebagai bersekutu. Terdapat unsur-unsur penting dalam kerajaan persekutuan, iaitu merangkumi kerajaan pusat dan kerajaan negeri. Terdapat pembahagian kuasa dalam sistem pentadbiran negara kita, iaitu pembahagian kuasa antara kerajaan persekutuan sebagai kerajaan pusat dan kerajaan negeri. Kita lihat proses secara kronologi pembentukan sistem persekutuan di Malaysia. Secara kronologinya, bermula persekutuan pada tahun 1896 diikuti oleh Majlis Mesyuarat Persekutuan pada tahun 1927. Kemudian Kesatuan Malaya pada tahun 1946 yang dikenali sebagai Malayan Union. Diteruskan lagi secara kronologinya membentuk Persekutuan Tanah Melayu 1948 dan 1957. Yang terakhir ialah Persekutuan Malaysia pada tahun 1963. Kita akan lihat satu persatu kronologi pembentukan sistem persekutuan di Malaysia. Yang pertama, persekutuan pada tahun 1896 merupakan gabungan 4 buah negeri melalui Perjanjian Persekutuan 1896 yang dikenali sebagai NNMB, iaitu Negeri-Negeri Melayu Bersekutu, yang terdiri daripada Negeri Perak, Pahang, Negeri Sembilan dan Selangor. Negeri-Negeri Melayu Bersekutu ditadbir oleh Residen Jeneral di Kuala Lumpur. Seterusnya, pada tahun 1927, satu Majlis Mesyuarat Persekutuan telah diadakan yang bermatlamat untuk memperkemaskan lagi tadbir urus persekutuan dan mengukuhkan kedudukan British di negeri Melayu. Manakala selepas Perang Dunia Kedua, terbentuklah Kesatuan Malaya 1946 yang dikenali sebagai Malayan Union. British telah berusaha menyatukan pentadbiran semua negeri Melayu
yang terdiri daripada semua negeri di Tanah Melayu, termasuklah Pulau Pinang dan Melaka, membentuk satu kesatuan yang dikenali sebagai Malayan Union. Terdapat kuasa pusat di bawah kuasa Gubernur British. Walau bagaimanapun, Malayan Union gagal dilaksanakan kerana menerima tentangan daripada Raja-Raja Melayu dan orang Melayu. Seterusnya, kita lihat pula pada tahun 1948. Persekutuan Tanah Melayu telah ditubuhkan menggantikan Malayan Union. Gabungan 9 buah negeri Melayu dan 2 buah negeri Selak NNS yang terdiri daripada negeri Melaka dan Pulau Pinang. Persekutuan ini dikenali sebagai Persekutuan Tanah Melayu. Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu pada tahun 1948 yang menetapkan kuasa bagi kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Ketua persekutuan ialah terdiri daripada Pesuruh Jaya Tinggi British dan Raja sebagai ketua di peringkat negeri. Seterusnya, Persekutuan Tanah Melayu 1957. Pada 31 Ogos 1957, muncul satu lagi Persekutuan Tanah Melayu yang merdeka yang mempunyai kerajaan persekutuan yang kuat. Bermulalah jawatan Yang di-Pertuan Agong sebagai ketua persekutuan dan diperkukuhkan dengan sistem raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen. Manakala yang terakhir, terbentuklah persekutuan yang dikenali sebagai Persekutuan Malaysia 1963 pada 16 September 1963 apabila Perjanjian Malaysia telah dibentuk dan telah dinamai nama negara kita ialah Malaysia. Terdiri daripada 11 buah negeri di Tanah Melayu termasuk Singapura dan 2 buah negeri Borneo iaitu Sabah dan Sarawak. Seterusnya, kita lihat pula kuasa kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri dalam tajuk 4.2. Kuasa kerajaan persekutuan merupakan pentadbiran kerajaan Malaysia yang terdiri daripada 3 iaitu kerajaan persekutuan, kerajaan negeri dan kerajaan tempatan. Kita lihat satu persatu kuasa kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Kuasa kerajaan persekutuan meliputi pembahagian kuasa yang bertujuan untuk melicinkan perjalanan sistem persekutuan dan mengelakkan permasalahan antara kedua-dua peringkat kerajaan. Peruntukan kuasa telah diberi lebih besar kepada kerajaan persekutuan untuk menjamin kestabilan dan kemajuan negara. Manakala kuasa kerajaan tempatan diletakkan di bawah kuasa kerajaan negeri. Pusat kerajaan persekutuan telah berpindah dari Kuala Lumpur ke Putrajaya pada tahun 1999. Itulah gambaran tentang kompleks Perdana Putra di Putrajaya. Dan nama Putrajaya diambil sempena daripada nama Tuanku Abdul Rahman Putra Al-Haj, iaitu Perdana Menteri Malaysia yang pertama.
kita lihat senarai kuasa Kerajaan Persekutuan. Kuasa Kerajaan Persekutuan meliputi beberapa aspek. Pertama ialah berkaitan dengan hal ehwal luar negeri. Kedua, berkaitan dengan pertahanan. Ketiga, berkaitan dengan keselamatan dalam negeri. Keempat, pentadbiran keadilan. Kelima, kewarganegaraan. Keenam, berkaitan dengan keuangan. Seterusnya, perhubungan dan pengangkutan. Dan yang terakhir, seterusnya ialah pelajaran dan perubatan dan kesihatan. Itulah antara beberapa perkara aspek yang diberi kuasa kepada Kerajaan Persekutuan. Seterusnya, kita lihat pula senarai kuasa kerajaan negeri di bawah Dewan Undangan Negeri. Setiap negeri mempunyai Dewan Undangan Negeri masing-masing. Antara bidang kuasa kerajaan negeri di bawah Dewan Undangan Negeri meliputi kuasa dalam aspek undang-undang Islam. Kedua, berkaitan dengan tanah. Ketiga, pertanian dan perhutanan. Keempat, kerajaan tempatan. Dan yang terakhir, yang kelima, hari kelepasan negeri. Seterusnya, kita lihat pula senarai kuasa bersama di antara Kerajaan Persekutuan ataupun Parlimen dan juga Dewan Undangan Negeri. Pertama, meliputi kebajikan awam. Kedua, berkaitan dengan biasiswa. Ketiga, pelindungan haiwan liar dan taman negara. Keempat, berkaitan dengan kerajaan tempatan. Yang kelima, perancangan bandar dan luar bandar. Kesihatan awam, kebersihan dan pencegahan penyakit. Seterusnya, kebudayaan. Dan yang terakhir ialah berkaitan dengan perumahan. Itulah antara beberapa aspek di bawah senarai kuasa bersama antara Parlimen dan Dewan Undangan Negeri. Seterusnya, kita lihat pula peruntukan tambahan bagi negeri Sarawak dan Sabah di bawah DUN, Dewan Undangan Negeri. Terdapat tambahan dalam senarai negeri bagi Sabah dan Sarawak, iaitu berkaitan dengan undang-undang dan adat anak negeri. Yang kedua, berkaitan dengan Mahkamah Anak Negeri. Yang ketiga, berkaitan dengan kereta api di Sabah. Manakala, aspek senarai bersama meliputi undang-undang diri, iaitu berkaitan dengan perkahwinan, penceraian, penjagaan anak, nafkah dan undang-undang keluarga. Kedua, senarai bersama antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri meliputi penyelidikan tentang pertanian dan perhutanan, pengawalan makhluk perosak dan pencegahan penyakit tumbuhan. Seterusnya, berkaitan dengan pilihan raya bagi Dewan Negeri. Kita lihat pula peranan kerajaan tempatan. Peranan kerajaan tempatan ini diberi kuasa mentadbir dan melaksanakan tanggungjawab dalam sesebuah kawasan tempatan yang dikenali sebagai pihak berkuasa tempatan ataupun PBT di bawah kuasa kerajaan negeri. Fungsi kerajaan tempatan
digariskan oleh Akta Kerajaan Tempatan yang melibatkan Majlis Bandaraya, Majlis Perbandaran dan Majlis Daerah. Seterusnya, kita lihat pula fungsi kerajaan tempatan di bawah pihak berkuasa tempatan terdiri daripada menyediakan pelbagai kemudahan di peringkat Majlis Perbandaran, Bandaraya ataupun Majlis Perbandaran Tempatan, iaitu menyediakan perkhidmatan pembersihan, menjaga kesihatan awam, mengindahkan kawasan taman, menyediakan kemudahan taman permainan, sukan dan kebudayaan. Seterusnya, menyediakan pasukan bantuan dan penyelamat bagi kes-kes yang melibatkan kecemasan dan menyediakan perkhidmatan kesihatan untuk kecemasan, menyelenggarakan sistem saliran paip dan juga menyelenggarakan jalan raya bagi kawasan tersebut, menyediakan kemudahan awam dan membangunkan perumahan awam bagi penduduk di kawasan majlis tersebut. Dan yang terakhir ialah mengeluarkan lesen dan kawalan penjaja di bawah Majlis Perbandaran bagi kerajaan tempatan di sesebuah negeri. Itulah antara beberapa fungsi kerajaan tempatan. Secara rumusannya, pembentukan sistem persekutuan di negara kita merupakan penerusan tradisi sejarah. Pembahagian kuasa dalam sistem persekutuan menggambarkan kepentingan mewujudkan pentadbiran yang sistematik bagi melicingkan tadbir urus negara. Setiap peringkat kerajaan dalam persekutuan mempunyai peranan untuk membentuk pentadbiran yang berwibawa bagi kemajuan bangsa dan negara. Sebagai pengakhirannya, cikgu menyediakan latihan pengukuhan kepada pelajar untuk mengulang kaji tajuk Bab 4, Subtajuk 4.1 dan 4.2. Setakat itu sahaja perkongsian cikgu dengan anak-anak pelajar semua, dan cikgu mengharapkan pelajar dapat mengikuti perkongsian cikgu dengan sebaiknya dan memberi manfaat kepada kita bersama. Sebelum cikgu berundur, ingin cikgu nyatakan mohon pelajar menekan butang subscribe sebagai tanda sokongan kepada channel sejarah Cikgu Ida. Setakat itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan terima kasih.